Tapi tak ada orang boleh menafikan bahawa orang yang melalui puasa ini akan mendapat kesihatan yang jauh lebih baik. Baik tu orang nak buat medical check up pun dia suruh puasa juga. Apa artinya? Puasa ni bagus, itu je lah. Tak ada orang dalam dunia yang mengatakan puasa tak bagus. Tak ada. Seluruh perubatan, sama ada yang Islam ke, bukan Islam ke, yang barat, yang timur, yang utara, semua mengaku puasa tu menyihatkan. Dan ingat, ni khusus ya bagi kita orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanal malikil kudus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang saya hormati, Cik Muhammad Ghazali bin Zana Yusof, pengurus besar KMI Kuantan. Seterusnya dif-dif kehormat, maaf tak dapat disebutkan namanya kerana tak diberi oleh pengurusi majlis. Seterusnya seluruh warga seluruh warga KMI Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para puasawan, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Dapat kita saling bertatap muka dan saya diminta menyampaikan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan, iaitu Ramadan Anugerah Terindah. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini sudah 16 Ramadan, kalau tak salah kiraannya. Hari ke-16 di depan mata, datangnya bagai emas permata. Perkara baik segeralah pinta, malaikat mencatat sebagai duta. Hari bertambah, musim berganti, malam rahmat sedang dititi. Masa ampunan juga menanti, tambahkan ibadah lebih teliti. Sebelum saya meneruskan tajuk kita pada pagi ini, pertama sekali saya berasa bersyukur dapat bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang majoritinya adalah para doktor, warga yang menjaga kesihatan dan juga terlibat dalam dunia perubatan. Sememangnya para ulama salafus salih, mereka sangat menghormati profession kedoktoran. Zaman sekarang saja orang menganjing-menganjing ke doktor ni, tak. Dari segi disiplin para ulama, terutama dalam bidang pemfatwaan, status doktor sangat mustahak. Ini bukan doktor PhD ni, doktor ubat. Kalau ambil contoh Imam Syafi'i rahimahullah, dia sangat hormat kepada profession dan authority doktor, dan dia akan selaraskan fatwa dia dengan kajian-kajian perubatan. Barulah dia akan keluarkan apa juga hukum hakam. Sehingga kan Imam Syafi'i menjelaskan berapa pentingnya ilmu kedoktoran hingga kata beliau, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami anbalu minat tibbi. Saya tak tahulah apa juga ilmu yang ada yang paling baik selepas ilmu halal dan haram, yang lebih berharga berbanding dengan ilmu kedoktoran. Bayangkan selepas ilmu halal haram, iaitu hukum hakam, nombor 2 kata dia adalah ilmu kedoktoran. Sehingga kan Imam Syafi'i menekankan bahawa kalaulah engkau nak belajar ilmu duniawi dalam bidang bukan agama lah, kita ambil jadi accountant ke, ACCA ke, engineer ke, apa juga, kata dia, kalau nak pilih ilmu duniawi,
ilmu duniawi paling penting sekali kata dia adalah ilmu kedoktoran. Sehingga kata dia innamal ilmu ilmani, ilmu dunia wa ilmu din. Fal ilmu allazi lidin huwa al-fiqh wa ilmu allazi lidunya huwa at-tib. Ilmu ni ada dua, ilmu hal keagamaan, yang kedua ilmu hal keduniaan. Mana pakar dalam dua bidang. Ilmu agama yang paling tinggi sekali dia punya statusnya, kehebatan dia adalah ilmu fiqh. Fiqh ni fiqh akbar, bukan fiqh biasa. Fiqh akbar ni iaitu ilmu akidah. Fiqh yang kedua fiqh asghar, fiqh ibadah, fiqh muamalah. Tapi ilmu keduniaan ni kata beliau number one adalah ilmu kedoktoran. Ini boleh rujuk banyak nasihat Imam Syafi'i dalam kitab Adabus Syafi'i. Sehingga kan terkenal juga satu kata-kata Imam Syafi'i, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yumbiuka an amri badanika. Engkau kalau nak pindah di satu negeri atau nak cari kawasan perumahan, jangan duduk di satu tempat yang tak ada dua golongan. Pertama sekali ulama yang boleh memberikan fatwa terhadap masalah agama. Yang kedua doktor yang boleh memberitahu keadaan kesihatan tubuh badanmu. Jadi kita nak beli rumah pun kata Imam Syafi'i, molek kalau perumahan kita tu doktor kena ada. Apatah lagi kalau tuan-tuan berjiran dengan doktor, untung. Andai kata berlaku apa-apa, kita pergi kerja, anak duduk dengan bibik di rumah, tiba bibik telefon anak tercekik shilling, anak kuat ngutip misalnya. Kita nak balik tak ada, traffic light ada 10 nak sampai sini dari bandar. Tapi jiran kita doktor, tak tolong anak saya ni cekik. Dia doktor, dia reti lah nak membuatnya. Baik itu untung kalau orang duduk dalam perumahannya ada doktor. Macam fatwa ataupun ustaz tu of course lah. Apatah lagi kalau ustaz tu pandai mengalau jin tengah-tengah malam, tu lagi menambah baik lagi lah kawasan perumahan kita. Sebab tu doktor ni dihormati. Jadi kita hormat, kena respect kepada doktor. Hatta Nabi SAW pun dia begitu menghormati profession tabib atau kedoktoran. Sebab zaman Nabi dulu doktor ni dah ada, tabib dah ada. Sebab ilmu kedoktoran ni ilmu kuno. Jadi pernah Nabi menyarankan kepada sahabat dia untuk bertemu dengan doktor untuk kes-kes tertentu. Walaupun Nabi itu sendiri sekarang ni kau orang guna istilah tib nabawi, perubatan cara Nabi. Tapi perubatan cara Nabi, dia ada benda-benda tertentu Nabi tetap suruh refer kepada doktor. Dalam satu riwayat, Nabi pernah ada seorang sahabat nama Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia bercerita, maridtu maradan atani Rasulullah ya'uduni fa wada'a yadahu baina sadbayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Aku selalu sakit dada, dia kata. Aku datang jumpa Nabi. Nabi kan Allah, kita kalau jumpa ustaz pun rasa lega dah badan. Ini pula Nabi. Dia mengadu ke Nabi payah bernafas. Nabi pun letakkan tangan baginda pada dada Sa'ad ni tadi. Sehingga kata Sa'ad, hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Berasa sejuk dada bila Nabi tahu apa dibacanya. Sejuk, Nabi agak dia scan ke apa tak tahu. Bila dah selesai, faqala innaka rajulun maf'udun. Kata Nabi, wahai Sa'ad, mu ada masalah jantung, mungkin tersumbat ke apa, wallahu alam. I'til Haris bin Kaladata akhas Saqifin fa innahu rajulun yatatabbabu. Benda ni mu kena jumpa tabib doktor. Cari satu orang nama Al Haris bin Kaladah. Dia duduk di perkampungan puak kabilah Saqif. Dia ni orang pandai mengubat. Dia seorang tabib. Maka pergi cari dia. Ni hadis dalam Sunan Abi Daud. Abi Daud ni rangkaian hadis sahih lah, antara 6 kitab hadis sahih. Jadi pergilah sahabat ni berjumpa dengan Al Haris bin Kaladah, doktor yang ada zaman Nabi. Adakah Nabi tak boleh ubat orang sakit jantung? Boleh, kalau dia nak. Tapi dia nak menunjukkan ada bab tertentu ente kena pergi jumpa orang lain. Jumpa doktor, pergi hospital. Jadi beri nasihat lah pada mana-mana yang mendengar siaran kita ni. Awak jangan mentang-mentang dengar ada orang ni boleh mengubat tiup-tiup ayat Quran terus berhenti makan ubat. Tak boleh. Ada bab tertentu kena teruskan juga treatment perubatan itu. Ada panjang pula cerita, hilangkan
Ramadan kita sekarang. Kenapa doktor dimuliakan? Sebab mereka mengkaji makhluk Allah yang paling sempurna. Orang yang kerja biologis, orang kerja oceanografi, mereka kaji alam, kaji langit, kaji laut, kaji dalam bumi, kaji batu-batuan. Itu semua makhluk Allah. Tapi tidak ada makhluk Allah yang terbaik melainkan kita manusia. Fi ahsani taqwim. Dan profession yang mengkaji tubuh badan manusia adalah kedoktoran. Maka orang yang bekerja mengkaji makhluk ciptaan Allah Ta'ala ini besar pahalanya. Apatah lagi kerja tuan-tuan di sini, di hospital ini, memastikan orang yang sepatutnya meninggal hidup lagi. Itu kan besar pahala. Patut dia mati lama dah. Tak apa kita beri ke dia campur itu campur ini, panjang pula umur lagi. Patut minggu lepas dah mati dah. Jadi dapat dia beribadat lagi, dapat dia puasa lagi, dapat silaturahim lagi, dapat menikah pula sekali lagi. Hanya hasil daripada asalnya dok rot berjalan pun tak rot lutut dia. Tak benda bagi dia kita nikah pula sekali lagi, marah pula bini dia. Patut biar lantak sakit hari tu. Ni contoh sajalah. Balik pada ceramah kita lah ya. Jangan bagi semangat tuan-tuan kerja doktor, penat lah, jangan sampai bunuh diri, tak berbaloi. Kita buat kerja ibadat. Masuklah puan-puan saudari-saudari kita yang membantu perubatan di sini. Hadirin hadirat sekalian, Ramadan anugerah terindah. Mungkin ada orang yang agak sinis lah melihat tajuk ini. Ramadan anugerah celah mana ustaz? Panas lik-lik lah ni. Tak ada nak anugerah. Dorok kita kalau petang. Sampai hari kemarin ada orang share saya video orang di Kelantan tak salahnya. Dia jemur baju, keluar asap, punyalah panas hanya. Tubik asap. Uap macam vape, keluar asap. Ada orang kata roh keluar, tak tahu bukan roh tu memang hari panas lik-lik sangat. Jadi dia kata celah mana ustaz nak kata anugerah? Panas berdering sekarang. Panas berdering. Kenapa jadi panas? Dia begini. Perkataan Ramadan itu sendiri daripada perkataan ramid ataupun dari perkataan ar-ramad. Apa makna ramad? Ramad ni panas yang menghanguskan ataupun panas yang kekeringan. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut scorching heat. Dia bukan hot, scorching. Kalau kita berkawan dengan orang putih, tanya, how's the weather, mate? How the weather, mate? It's scorching heat. Mana panas berdering. Panas lik-lik. Kalau orang Arab, kita tanya, izai gau. Cuaca macam mana? Gau. Cuaca orang negara. Gau nar. Cuaca macam neraka. Dia kata, itu panas lik-lik sangat. Lepas itu kata orang putih, if the weather is scorching, you will be desperate for ice drink, cold shower and air conditioning. 3 perkara ni kalau kita nak ais juk, mandi ais juk, aircon, maknanya tengah lik-lik lah panas dia. Kita bukan tak biasa panas, tak ada masalah panas, tapi kalau dah sampai berasa nak mandi ais juk, itu memang panas betul lah. Jadi musim Ramadan dia memang kebiasaannya panas. Kenapa panas? Sebab rotation dia kebiasaan musim panas. Dia daripada zaman kalender Babylon lagi. Dia bangsa Babylonian ini. Bangsa Babylon ni sangat dominan di tanah Arab, khususnya di utara Jazirah Arab. Orang Babylon dulu dia pandai buat kalender. Sebelum datangnya Islam, dulu Arab dulu diperintah oleh kerajaan Iraq ataupun kerajaan Babylon ini. Dia punya raja nama Bakhad Nasar, ataupun Arab panggil Nabukadnasrun, Nebukadnezar kalau dalam bahasa Inggeris. Nabukadnezar ni King of Babylon. Dia jadi raja Babylon 43 tahun. Dia orang pertama halau Yahudi pada tanah Arab. Dia memang menyampau betul ke Yahudi. Lepas tu orang Babylon ni orang Iraq, dia bukan orang Arab. Ramai orang Arab dulu asal daripada Babylon juga. Sebab itu nabi-nabi pun bukan semua orang Arab. Ada juga nabi keturunan Babylon. Ada, tapi kita tak popular sangat. Tapi siapa nabi yang popular yang orang Babylon? Antara nabi yang bukan Arab dan rupanya dia adalah Babylon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Dia orang Babylon. Dia asal daripada selatan Iraq ataupun Babylon dulu. Dia berdua dengan anak saudaranya nama Nabi Lut alaihissalam. Dia telah pindah ke Palestin. Selepas mereka berdakwah di tanah Arab, di Iraq ditolak.
Dan ini Allah rekodkan dalam Quran, surah Al-Anbiya ayat ke-71. Wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pergi ke negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya. Iaitu dalam riwayat kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim pindah ke Baitul Maqdis daripada Iraq, dan Nabi Lut dia pindah ke timur Baitul Maqdis, iaitu lebih dekat dengan kawasan Jordan sekarang ini. Jadi kemudian dari Baitul Maqdis itulah barulah Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Jadi Nabi Ibrahim dia bukan Arab. Dia Nabi Ismail pun dia bukan orang Arab. Nama je Ismail macam bunyi orang kampung kita je tak? Tak, dia bukan orang Arab, Ismail. Ibrahim pun sama juga. Bukan orang Arab, orang Babylon. Dia Nabi orang Arab ada 4 saja. Ni kena ambil note ya. 4 Nabi saja orang Arab, yang lain tu bukan. Pertama Nabi Hud diutuskan di Yaman. Yang kedua Nabi Saleh diturunkan di Al-Hijr. Yang ketiga Nabi Syuaib diturunkan di Madian. Dan yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 saja Nabi Arab. Yang lain tu bangsa lain. Tapi dalam sejarah Nabi Melayu tak ada. Asal nak mengada-ngada lah bawa teori baru, ada Nabi Melayu. Mana bukti? Tak ada penjajah dah bakar. Tak betul lalu hujah penjajah bakar dokumen ni nyampah kita mendengar. Tak, orang tak pakai dah hujah begitu. Mana bukti Nabi Melayu? Oh, dia simpan pusakaan di London. Tak ada cakap gitu, tunjuk lah. Tunjuk kulit buku jadi dah. Kena begitu. Tak ada. Sekadar kita tahu, tidak ada. Jadi kalender Babylon ni, dia punya ukuran memang jatuh musim panas. Babylon kalender ni dia guna lunisolar kalender. Dia kalender ni ada yang guna bulan saja, ada guna matahari saja. Kalau kalender Babylonian ni dia guna dua-dua. Sama macam kalender hitungan masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina. Kalender Cina pun dia kira dua-dua sekali. Sebab itu kebiasaannya Ramadan ni dia jatuh pada summer season. Kalau dulu between June sampai Ogos. Tapi kenapa dia jadi bertukar? Jadi bertukar kerana rotation. Kita guna kalender Islam. Sebab kalender Islam ni dia rata-rata 11 hari lebih pendek daripada kalender berasaskan matahari. Jadi menyebabkan Ramadan dia tidak jatuh sangat pada musim panas. Sebab itu kalau kita tengok dalam suasana di negara-negara Northern Hemisphere, mereka pun dah masuk winter sekarang ni. Tapi kita heat wave pula jadi terbalik. Heat wave. Sekarang ni kita tengah panas lik-lik ni heat wave. Map Malaysia keluar 3 tahap. Dah meninggal ada seorang katanya orang Maran kerana stroke haba dan macam-macam. Ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Kalau tahap 1 tu indikatornya kalau suhu di kampung tu antara 35 sampai 37 darjah selama 3 hari berturut-turut. Kalau tahap 2 bila suhu berada 37 sampai 40 juga selama 3 hari berturut-turut. Dan amaran tertinggi tahap 3 bila suhu lebih 40 darjah selama 3 hari berturut-turut. Setakat ini dipahamkan alhamdulillah tidak ada tahap 3. Tapi tahap 2 sudah ada, iaitu di Pokok Sena Kedah dengan di Perlis Indra Kayangan. Adapun tahap 1 ni banyaklah, saya ingat kat 30, mungkin lebih pada 30. Macam kita di Pahang ni pun Temelur dengan Rauk saya dipahamkan dah masuk tahap 1. Lik memang panas betul lah. Tapi saya ingat Kuantan pun masuk sebenarnya. Kuantan pun masuk. Tapi sebab kita nak diiktiraf bandar bahagia, kita tak masuk sangat lah sebab kita bahagia semua kan. Kita bahagia je lah dengan panas tu, jangan komen kan kada tarik balik gelaran tu kan. Perlis orang panas lah, lebih pada 37 tuan-tuan. Jadi bila Ramadan tu biasa jatuh disebabkan kita guna kalender Islam. Kalender dalam setahun jumlah takwim Syamsiah 365 hari yang kita guna sekarang, Januari sampai Disember ni. Dan setiap 4 tahun kita ada tahun lompat, dia akan jadi 366 hari. Tapi bilangan takwim hijrah setahun ada 354.36 hari. Jadi kita berbeza dengan takwim miladi yang Januari Disember ini 10 ataupun 11 hari. Sebab itu musim hari kebesaran Islam sama ada raya ke apa ke akan berlaku dalam musim yang berlainan. Dan dia akan kembali semula ke musim yang sama 30 tahun sekali. Dia panggil satu pusingan lengkap kitaran takwim hijrah. Jadi kini Ramadan kalau dulu dia jatuh musim panas.
Tapi sekarang macam contoh di Mekah lah, kita ambil contoh. Tahun ni di Mekah, julung-julung kali sejak tahun 2000, Ramadan disambut di Mekah dalam winter. Tapi tuan-tuan dengar winter Mekah, jangan bayangkan macam di London, di Kanada. Ada winter Mekah, cara Mekah lah winter dia. Mekah sejuk aircon ni winter dah bagi dia. Orang suka sangat, welcome a wintry month of Ramadan. Kita pergi memang genting sejuk lagi dalam hati kita lah. Cakap lebih tak boleh, Mekah kan senyap je lah. Genting tu tak sejuk dah. Kalau tuan-tuan pergi kamera pun tak ada dah jaket-jaket, malu korang je. Orang pakai t-shirt pergi sana sekarang. Tapi bagi kita itu dah sejuk berbanding winter yang dia katakan di Tanah Arab tadi lah. Kecuali belah-belah atas lagi, itu sejuk lah, ala-ala ke Syam sikit tu sejuk, memang salji betul. Sebab winter officially di Arab Saudi dia start di istiawa 21 Disember sampai 20 Mac. 21 Disember 20 Mac itu dia panggil musim winter. Musim bunga atau spring di Tanah Arab officially 21 Mac. Hari kita puasa ke apa? Saya ingat hari kita baru-baru Ramadan lah. Artinya puasa dia orang sebab dia sehari awal pada kita, masuklah sejarah sambut Ramadan musim winter. Jadi disebabkan baru-baru ni 21 hari bulan, ni cerita cuaca sikit. Saya duduk Jabatan Mufti, kerja langit tak pandang bumi ni tuan-tuan. Tak main pandang bumi, pandang langit setiap hari. Dia baru-baru ni 21 hari bulan, orang gempar sekejap kerana cuaca kita tiba-tiba berubah. Beberapa hari awal Ramadan panas berdering, lik-lik panas. 21 hari bulan baru ni mendung semendung-mendungnya. Jadi ada kata nak kiamat lela dah. Baguslah mikir kiamat, tapi saya tengok yang cakap banyak pergi masjid pun dah, cakap banyak je lebih. Oh ni nak kiamat, dia borok kedai kopi je, duk kat Banggil, tak pergi ke mana pun, sembahyang 8 rakaat je tu. Tapi kiamat tak, kita nak betulkan pagi ni 21 hari bulan baru-baru ni, kenapa cuaca berubah tiba-tiba? Ni panas semula dah semalam dengan hari ni. Kerana pada hari tersebut berlaku satu fenomena dia panggil equinox. Equinox ini adalah matahari berada tepat di atas garisan khatul istiwa pada 21 hari bulan baru-baru ni. Dan equinox ini adalah equinox bulan Mac. Kenapa berlaku equinox? Menandakan masuknya musim bunga bagi negara-negara North Hemisphere, hemisfera utara. Bagi negara hemisfera selatan, itu tanda mula musim luruh. Kalau tuan-tuan puan-puan hemisfera selatan dan utara pun tak faham, cerita kita berhenti sampai sini sajalah, buat penat explain. Utara selatan pun tak tahu. Lepas tu masa subjek geografi jangan monteng. Jadi pada masa itu 21 hari bulan Mac baru-baru ini, seluruh dunia, bukan kita je, mengalami masa siang dan malam yang sama panjang, 12 jam, 12 jam. Sebab itu dipanggil equinox. Equinox ni bahasa Latin, equal night, sama balance antara siang dan juga malam. Jadi disebab matahari tegak di atas garisan khatulistiwa, bagi negara yang duduk betul-betul atas garisan khatulistiwa, apa contoh negara yang duduk, ada beberapa lah, macam di Indonesia, Pontianak misalnya. Kalau di misalnya di Ecuador, ada satu tempat nama Quito, dia betul-betul duduk atas garisan. Jadi pada 21 hari bulan baru-baru ni, mereka mengalami satu fenomena dia panggil hari tanpa bayang-bayang. Tak ada bayang-bayang langsung pada 21 hari bulan. Berlaku tak untuk negara kita? Ianya akan berlaku, tapi tarikhnya berbeza. Iaitu peristiwa tengah hari tanpa bayang akan berlaku di negara kita sedikit lewat daripada equinox baru-baru ini. Di Putrajaya jangkaannya berlaku pada 27 Mac 2024 hari Rabu. Di Kuala Lumpur akan berlaku pada 28 Mac hari Khamis semalam, hari ini esok. Dan di negeri kita di Kuantan ini akan berlaku pada hari Sabtu ni 30 bulan Mac pukul 1.11 tengah hari. Jadi tuan-tuan puan-puan, blai-blai duk saja tak kata orang Pantai Timur. Kalau tak ada benda nak buat tengah hari Sabtu ni, benda kerja pun tak sibuk, pergi keluar tengok bayang-bayang tak ada. Jangan abang kiamat pula ni, payah betul semua benda kiamat. Awak pergi masjid dok juga takut ke kiamat.
Orang kalau takut kiamat, banyak ibadat, ini baru bagus. Ini teori konspirasi banyak. Rokok isap semacam. Masjid tak pergi. Cak ayam namanya. Orang ilmu ni makin menjadikan beramal. Bukan menjadikan makin menyandar mikir teori. Itu bukan ilmu. Itu sampah internet dia panggil. Sampah yang awak kutip pada internet. Ilmu ni mesti jadikan kita orang lebih baik lagi. Itu baru ilmu. Jadi ni tadi kita panggil Ramadan seasonal cycle. Dauratul syuhuri Ramadan alal fusulil arba'. Menjadikan Ramadan kita ini begitu menarik sekali. Sebab itu berdasar kiraan falak, Ramadan 2016 sampai 2023, mana tahun 1437 sampai 1444 Hijrah, Ramadan duduk pada musim spring ataupun bunga. Tahun 2024, tahun ni sampai 2031, Ramadan duduk winter. 2032 sampai 2039, Ramadan masuk autumn atau musim luruh. Tahun 2040 sampai 2048, Ramadan masuk summer balik, musim panas. Dan barang perlu diingat, musim panas kalau Ramadan, tanyalah sini-sini kita yang pernah duduk luar negara. Sebab zaman sekarang ni saya ingat adik-adik kita tak merasa Ramadan sama, tak merasa sangat. Ramadan kalau jatuh musim sama, orang hak puasa baru puasa sehari dah rasa masuk surga dah rasanya. Apa sebab? Musim panas siang panjang, malam pendek. Sebab itu kalau di London, kalau jatuh Ramadan musim panas, puasa sehari puasa 20 jam 3 minit. London pernah berlaku subuh pukul 2.40 pagi, berbuka 8.32 malam. Pernah berlaku subuh 1.20 pagi, maghrib 9.23 malam. 9 kat 9.30 maghrib. Isyak 11.05 malam kurang lebih. Mana lepas dia berbuka, dia rehat sejam setengah, dah kena sembahyang isyak, dah kena sembahyang tarawih. Habis tarawih ada kurang 4 jam dah masuk subuh. Saya ingat payah tak dapat Lailatul Qadar kalau gitu. Pendek sangat malam. Kita siap pergi bazar ubi dulu. Relax dulu, huah-huah dulu. Baru taubat balik. Punyalah mudahnya kita di Malaysia. Lepas tu bersyukurlah kita duduk Ramadan di Malaysia. Boleh huah-huah kemudian taubat. Awak kalau puasa di London, malam cuma ada 6 jam 13 minit saja. 6 jam nak buat benda. 8.57 malam sampai 3.10 pagi. Itu je time frame dia. Isyak pukul 10.09 malam, 10.30 baru orang start sembahyang lah. Buat 8 rakaat, pukul 11.20, 11.30 baru habis. Tinggallah kurang 4 jam nak masuk sembahyang subuh. Lepas itu kalau bulan Ramadan jatuh musim panas, orang kaya-kaya, orang besar di Malaysia memang tak pergi London. Memang duduk di Malaysia. Tak ingin dia duduk panjang-panjang hari. Tapi London tu tahan. Iceland lagi huru-hara lagi. Iceland subuh pukul 10.45 malam, berbuka 6 suku petang. Tak jadi bengong kita sekejap. Dan mereka puasa 19 jam 30 minit. Matahari terbit pukul 3.14 pagi, Zuhur pukul 10.45 pagi. Dulu pernah ada satu orang kita duduk di Iceland, dia cerita pengalaman baca dalam surat khabar. Dia puasa 21 jam 33 minit. Subuh pukul 2.10 pagi, berbuka 11.37 malam. Tuan-tuan cuba bayang, kita duduk Kuantan lah, pukul 6 ngunyah lagi pagi tadi. Muak. Lagi tak bunyi gambus radio Pahang tu lagi, itulah kita ngunyahnya. Imsak lah. Puak, mana yang boleh. Pukul 6. Baik tu kita baru pukul 9 lebih pukul 10 ni mana ada lapar sangat. Last makan pukul 6. Bayangkan orang di Iceland last makan pukul 2.10 pagi, buka pukul 11.30 malam sekarang. Berapa lama dia duduk? Jadi dia buka pukul 11.30, subuh pukul 2. Kan kita di Malaysia ni nikmat sangat tuan-tuan, ya Allah. Tak adalah dalam dunia ni biarlah orang kutuk negara lain, kutuk negara kita di boleh land lah, Malaysia ke apa ke. Ini tempat kita dilahirkan. Maknanya hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri sini, biarlah hujan batu. Kok mana pun memang rumput ni nampak hijau tempat orang, rumput tempat kita ni nampak kering sama. Tapi tak ada orang boleh nafi puasa tempat kita paling sesuai untuk orang pemalas macam kita ni. Apa sebab?
Pukul 6 habis makan. Subuh Kuantan 6:04 minit, 6:05 minit. Pukul 6 tu ngunyah lagi lah. Lepas tu pergi masjid. Masjid pula subuh lambat. Orang kerja pergi sekolah tak pergi masjid dah sekarang. Mana 6.30 baru nak semayang. Imam tak apa, dia orang pencen. Kita ni nak kerja anak hantar van 6.45 lagi. Belum tak kira dah. Semayang di rumah. Kemudian pukul 6 habis hantar anak balik rumah, tidur. Bila kerja lagi nak bulan puasa, tidur sajalah. Tidur sampai pukul 10 lebih kurang. Pukul 10 bangun, pergi bandar pusing-pusing buatkan jam bandar Kuantan. Tak ada benda, beramai kau orang. Awak tak ada kerja, tak payah lagi bandar. Pergi buat nyibuk sikit. Tengah hari pergi masjid, duduk masjid. Maknanya kalau kita puasa di Malaysia, tidur kita tak lama sangat dah nak buka dah. Kalau jenis orang kuat membuta lah hari Sabtu Ahad. Lepas subuh dia tidur pukul 6.30 atau pukul 7. Dia tidur lah setidur. Tidur. Bangun 3.30. Contoh. Bangun 3.30, semayang Zuhur. Dia tak senonoh lah, lambat. Cek mana dia panjkat lambat lah Zuhur. Nanti asar pergi masjid, semayang jemaah. Asar 4 lebih. Lepas asar tu dah rasa vibe nak berbuka dah. Kalau pergi ke bandar tu campur layan-layan jen sikit, cari-cari benda roti john RM10. Wah. Dah nak buka lah. Kita sedap puasa di Malaysia ni, sedap. Kemudian kita balik rumah, letak kita punya makanan, buka radio Pahang. Dengar bunyi gambus tu sukalah. Cuma kepada radio ni kalau dapat dengar lah kita punya rayuan ni. Awak nak azan-azan je lah. Janganlah banyak sangat kona kelain. Orang nak menyuak lah ni. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuklah waktu berbuka puasa. Kita dah excited dah. Bagi kawasan-kawasan di Kuantan, Rompin, Muazzam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Bazar Ubi di Jalan Sekilau mengucapkan selamat datang ramai-ramai. Kita banyak menyediakan parking pun luar. Segala-galanya dua je. Datanglah beramai-ramai. Kita zaman dulu mana ada iklan sangat. Jadi dia ada macam potong angin sikit lah. Macam hilang seri lah. Lepas tu baru dia azan Allahu Akbar. Sedap puasa di Malaysia. Tuan-tuan janganlah kutuk negara sendiri. Never shit where you eat lah. Tempat cari rezeki jangan kutuk lah. Tuan-tuan nak tahu langit tinggi rendah, pergi puasa ke Iceland lah. Bulan musim panas baru tahu. Pukul 2.12 habis subuh. Buka balik 11.30 malam. Mana tuan-tuan katalah lepas semain subuh habis pukul 3 pagi. Tidur. Setidur. 6 kali bangun tak buka lagi. Hijau muka ni. Hijau. Muka ni dah hijau. Macam kita kan celik-celik mata. Pukul 3 dah. Alhamdulillah nak buka dah. Duduk Iceland padan dengan muka. 6 kali bangun tengok jam Allah. 11.30 sekarang buka. Kita di Malaysia 11.30 malam nyandar dah. Siap nak tidur, tukar baju dah nak tidur. Kalau di Finland subuh 1.18 pagi. Subuh buka 7.36 malam. Mana 18 jam 18 minit. Penuh dulu puasa 18 jam 47 minit. Itu tak campur tempat-tempat orang budak-budak muda sekarang. Dia ada Facebook, ada apa. Dia sebab banyak tengok negara orang, dia jadi tak sayang negara sendiri. Ini tak betul tuan-tuan. Dia tengok lawanya tempat di North Pole lah, di Antartika. Engkau terai lah duduk sana. Engkau tengok dalam video memanglah nampak mudah. Engkau duduk sana. Saya kan selalu saya marah orang tengok video masak. Tengok video masak tak mudah lah. Masak tak juga. Allah, macam-macam ilmu masak ada. Dia pinggan masakan tak pernah buat. Ilmu banyak tak beramal. Masuk neraka esok. Orang banyak ilmu tak beramal ni tak boleh. WhatsApp guys je geti. Masak tak juga. Orang tu dia kaya-raya dah. Belek tengok benda sedap. Kita tengok orang pergi Antartika, pergi 90 degree north, this North Pole.
Jalan sedapnya lagi, orang sejuk. Sedapnya ada menengok langit hijau macam-macam lagi. Tengok dalam video sedap lah. Tuan-tuan pergi try bulan puasa sekali sana. Di North Pole 187 hari setahun mereka akan hadapi 24 jam sunlight. 24 jam siang, nak buka bila? Tak ada malam. 24 jam siang selama 187 hari. Dan dalam setahun dihadapi 163 hari, 24 jam malam. Bila masa nak siangnya? Malam semua, tak pening kepala. Kalau di Arktik, di Kutub Utara, selama 6 bulan, start daripada Jun sampai Disember, 24 jam siang. Dan mereka pernah hadapi puasa ke masa tu tahun, saya ingat beberapa tahun yang lepas lah. Dia siang 24 jam, 3 hari berturut-turut masa tu, sehingga terpaksa mendapatkan fatwa daripada luar. Sebab nak syarat nak berbuka ke apa semua kan main kedudukan matahari dan sebagainya lagi. Hijau muka tuan-tuan kalau matahari tak turun-turun ni susah juga. Sebab kita bayang tuan-tuan nak buka matahari cerah macam ni. Walaupun fatwa kata boleh, kita senak perut lah, tak apa syok. Sebab kita kan kalau makan atas padang fikir, daripada cerah membawa ke gelap. Tapi kalau cerah tak gelap-gelap, tak syok juga. Sudah rasa macam jahat sangat aku ni makan. Padahal itu waktu berbuka. Jadi pendek kata, keindahan Ramadan ni, anugerahnya start dengan kepelbagaian waktu itu sendiri. Itu keindahan Ramadan. Sebab itu Ramadan dan anugerah tak dapat dipisahkan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais, Ramadan khamsata ahruf. Ramadan ni ada 5 huruf. Ra, mim, dad, alif, nun. Farra ridwanullah lil muqarrabin. Huruf ra tu redha Allah. Kepada siapa? Untuk orang yang usaha nak dekatkan pada dia. Wal mim maghfiratullah lil asin. Huruf mim keampunan Allah. Untuk siapa? Orang banyak maksiat sebelum ini. Wad dad damanullah lit taifin. Dad tu adalah jaminan, garanti daripada Allah untuk ahli ibadah. Wal alif ulfatullah lil mutawakkilin. Alif adalah ulfah, kasih sayang Allah kepada orang yang bertawakal. Kita kan Ramadan ramai orang tawakal. Ni yang datang ke hospital kita ni, yang sedang menanti rawatan, menunggu ubat semua ni, mereka ni pesakit. Orang sakit by right boleh tak puasa? By right. Dari segi law boleh, tak ada masalah. Dia puasa ni bukan macam semayang. Semayang tak boleh pun kena buat. Oh saya tak boleh semayang berdiri ustaz, boleh dapat pengecualian? Oh tak boleh bah. Dah macam mana saya tak boleh pergi? Duduk lah. Ramai yang duduk. Saya tak boleh duduk ustaz, ada bisul. Tak ada bisul baring. Semayang baring. Saya tak boleh baring ustaz, tulang belakang, spine saya ada problem, nombor sekian, nombor itu C12, macam-macam nombor disebut. Tak boleh baring, menerak. Saya tak boleh menerak ustaz, saya ada masalah paru-paru, brokoli ke bronkotis gitulah. Saya tak boleh menerak lama-lama. Tak apa bang, ngereng lah. Saya tak boleh ngereng, ada rusuk patah sama muda aksiden motor. Pakai syarat tangan lah bang semayang. Syarat tangan pun tak boleh ustaz, saya osteoporosis. Tulang reput, kerang, kan terkulai begitu tangan saya. Okey lah. Tak boleh pakai kepala, saya tak boleh, saya pusing mata. Saya bertigo. Banyak betul alasan ni. Saya bertaigo. Berdiri pun pusing mata ni, blok pusing kepala. Lagi tak boleh. Tak apalah bang, pakai syarat mata je semayang. Mata pun tak boleh, saya keturunan Cina ustaz. Tak ada selaput mata, tak ada. Kelopak mata tak ada. Tak apalah bang, pakai syarat hati. Semayang khusyuk saja. Tak boleh, saya memang tak boleh khusyuk ustaz. Saya asal semayang ni ingat lagu raya. Saya jadi gangguan. Alamak. Jadi gangguan saya nak semayang. Jadi bang ginilah, awak kalau hati pun dah tak boleh semayang, awak panggil je orang kampung, awak semayang je lah awak. Salah. Awak duduk depan imam, jangan duduk belakang imam. Artinya semayang tak ada kompromi. Awak boleh ke tak boleh, awak kena semayang. Awak sakit pun kena semayang. Nak beranak pun semayang. Musafir pun semayang. Akan ada jamak kosong macam-macam. Tapi puasa tak. Puasa asal tak rut je, dapat lesen selalu.
Orang musafir boleh tak puasa? Orang kerja 3D boleh tak puasa? Orang sakit boleh tak puasa? Orang sakit nak puasa apa? Dia makan ubat tak putus-putus. Sekarang dia putus makan ubat, meninggal pula dia, susah pula kita. Orang demensia, orang Alzheimer, macam mana orang pula Alzheimer? Itu semua tak ada taklif pun untuk puasa. Apa sebab? Kalau ada orang nyanyuk, Zuhur kan dibuka dah. Tahu baru pukul 1. Aku ingat maghrib apa gitu. Lepas tu dia pun tak ingat dia puasa kedok susah. Sebab itu puasa ni dia garis bawakan perkataan mampu. Tak mampu tak payah puasa. Kecuali orang kerja 3D yang dirty, dangerous. Benda dirty, durian ke apa saya tak ingat lah. Orang kerja 3D dia memang ada lesen untuk tak puasa sebab dia, oi kalau tuan-tuan try lah buat jalan tengah panas kan. Tuan-tuan buat jalan raya tengah panas. Betul kan karak highway apa semua tengah-tengah panas lik-lik begini. Kita duduk naik kon pun berlenggin dah rasa. Jadi untuk dia orang ada kelonggaran. Tetapi dengan syarat dia kena hormat Ramadan. Dia tak bolehlah pergi kerja bawa sior macam tak respect lah. Lu siap bawa beg dan makanan, gerak hantar, terima kasih. Tak boleh. Dia kena respect pula Ramadan. Mana makan pun menyorok-nyorok dalam lemari ke mana ke, jangan nampak sangat. Jangan tunjuk sangat lah. Sedari-sedari perempuan pun yang tak semayang tak boleh makan public. Tak boleh. Kena respect bulan ni. Biar orang tak tahu pun siapa tak puasa. Itu kita respect bulan ini. Untuk orang sakit memang tak payah puasa pun. Tapi ada di kalangan mereka yang datang ni, saya percaya tetap puasa. Orang macam ni dipanggil orang tawakal. Dia kata ustaz saya ni kalau ikut tak larat puasa. Saya memang kena makan gini-gini. Tapi saya tawakal puasa setakat saya mampu. Mungkin pukul 11 kan saya bertegur semula, saya berhentilah puasa. Dia tawakal. Orang yang tawakal ini wa alif ulfatullah, dia dapat cinta Allah. Mana Allah hebat betul hamba aku ini. Dia tak rot, tak larat, tapi usaha. Dia usaha. Ada orang belum usaha serendah dah. Maknanya bulan Rejab Syaban dah datang hospital dah minta surat doktor. Doktor buat surat sikit. Kenapa pula? Saya kalau tak makan, saya macam-macam lah doanya, cek apa semua. Saya ada gastrik. Jadi kalau saya beli lauk makan ke apa pukul 1 tengah hari, kalau kena berigak tangkap dengan muak puasa, saya ada surat. Okeylah. Dia belum berjuang, surrender dulu dah. Baik tu orang gastrik, kita faham gastrik ni kalau tak kena raya sakit sangat. Tapi kadang gastrik ni tuan-tuan, gas tu sikit je, trik tu yang banyak. Dia tak terai langsung. Jadi kita gastrik ni kita gas try pula. try setakat mampu lah, setakat mampu. Kecuali orang nak buat pembedahan. Ada orang dia nak buat pembedahan, bukan pembedahan pun, masuk endoskopik je. Masuk alat pelik-pelik dalam tekak. Puasa semacam. Kata cik, tak payah puasa lah dah masuk tekak tu. Bukannya kenyang ustaz, bukan salah kenyang. Macam-macam jolok dalam tekak tu dah. Kita takut, kadang takut doktor tu ke misi ke ada sahur tadi makan tom yam ke apa, pegang wayar-wayar tu ada rasa tom yam kan, awak kenyang pula. Jadi kenyang burp dengan tom yam. Ngapa rasa tom yam? Rupa wayar masuk tu ada tom yam. Itu kita tak nak tu. Orang bagi awak rukhsah, tak payahlah puasa. Bukan tak nak puasa ustaz, saya malas ganti. Malas ganti rupanya. Jadi isunya malas ganti. Tapi by right, by law, dia orang boleh tak puasa. Cuma dia tetap semangat tawakal kepada Allah. Macam orang ngisap rokok, itu orang tawakal paling tinggi. Dia hari biasa tak pernah lekang dengan rokok. Time puasa elok putus dengan rokok. Tak ada masalah langsung. Maknanya dia boleh je atas kehendak dia saja, dia tak nak berhenti sebenarnya. Rupanya boleh. Tawakal pada Allah, Allah bantu pada kita insya-Allah. Dan huruf nun ni dia anugerah ni nawal. Ni mungkin sini ada nama nawal. Nawal ni maknanya anugerah. Ramadan ni anugerah kepada siapa? Lis-sadiqin, untuk orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tidak nipu. Puasa yang yuk ye tak ada. Dia puasa betul. Jangan ikut si ye tu tak senonoh belaka perangai tu. Bakoba, jangan ikut perangai bakoba.
Apa anugerah Ramadan pada kita setakat hari ni 16 hari? Untuk kita, saya percaya anugerahnya adalah Ramadan telah transform kita jadi orang yang lebih baik. Itu kita kena mengaku. Apa makna transform? Transform ni bahasa Inggeris, trans dan form. Trans ni maknanya melintas, across, dari satu sisi ke satu sisi. Itu dipanggil trans. Express transnational, dia trans. Dia dari satu point ke satu point, dia across. Ataupun beyond, itu punya trans juga. Trans. Form tu apa? Form ni bentuk kita. Jadi kita kena mengaku bahawa Ramadan dia telah ubahkan bentuk kita, mengalihkan rupa kita, menjadikan sifat ataupun fungsi kita lebih baik daripada sebelum. Itu kita tak boleh nafikan. Anugerah Ramadan. Orang yang dulu badan gemuk, bukan kita body shaming ni tak, memang istilah dia gemuk. Macam mana? Buntat lah, buntat, tak kecil hati sangat. Orang dulu badan buntat. Tapi 16 hari puasa ni seluar longgar dah. Itu kan transform lah. Dia telah mengubah rupa kita. Sebab itu kalau separuh bulan dah puasa, tuan-tuan tak turun 5 kilo, something wrong somewhere lah. Kalau Ramadan 15-16 hari bertambah 5 kilo tu, tuan-tuan yang kena muhasabah diri lah. Apa hal aku ni? Orang lain dah panjang-panjang dah muka. Sebab itu orang Ramadan ni peluang nak pergi buat kad pengenalan baru. Sebab muka kita panjang, lawa macam ni. Kuruh je. Handsome. Syawal tak payah ambil gambar lah. Penuh leher tak ada dah. Penuh lemang, tupat sini penuh ni. Apa lagi bagus? Kita hafal Quran, baca Quran. Mungkin sebelum Ramadan baca jugalah. Tentang takut hantu masuk hotel, baca lah. Sekarang tak, tiap malam baca. Ni tengah surah Kahfi kan, juz 16. Kita baca setakat kemampuan kita lah. Semuka tidur, begitu je lah. Ataupun kita dah mula menengok cerita agama. Mana sebelum ni YouTube, mungkin kita banyak hari menengok orang kelahi kat parlimen. Kita tak ada kerja kan, menengok orang kelahi parlimen. Tarik balik Muhammad, tarik balik. Suka tengok, tak ada kerja kan. Bulan Ramadan ni ada aku nak menengok orang ceramah pula. Tengok ceramah kelahi juga rupanya. La ilaha illallah, kelahi semua. Sebab itu syarat untuk transform ni, kalau kita cerita transformasi kan, transform ni dia mesti konsepnya 3M. Start daripada mula dari diri sendiri. Kita mula daripada benda kecil, mula daripada sekarang. Sebab itu puasa ni momen terbaik kita berubah. Sebab pertama kita mulakan daripada diri kita. Kita tak sibuk nak ubah orang. Kita nak buat kebaikan, kita ubah diri kita sendiri. Iaitu kita sendiri berpuasa. Kita sendiri introspeksi ke dalam diri kita. Kita muhasabah diri kita. Sebab itu orang kalau nak memahami kesusahan orang, dia kena rasa kesusahan tu. Tuan-tuan, kita selama ni tak pernah rasa susah. Kita kerja, tempat aircon, dapat gaji, ada bonus. Kita takkan faham kesusahan orang miskin. Kita cakap mulut je. Oh, kita memahami kesusahan orang miskin. Awak takkan susah sebab awak tak pernah susah. Awak mak ayah dulu kerja. Keluarga awak sederhana tak kaya, tapi awak tak pernah susah. Ada makanan. Sekarang pula awak dah kerja, hospital, tempat selesa, sejuk, ada gaji. Mulut cakap, oh kami memahami penderitaan orang susah. Pedah. Sebab awak tak pernah rasa susah. Tapi bila datang Ramadan, kita puasa. Daripada pagi sampai sekarang, sampai petang sekarang, kita rasa sendiri perasaan orang miskin. Oh inilah rasa orang susah ya. Kita baru insaf pandai muka. Introspeksi ke dalam. Kita merasakan. Sebab itu kesusahan orang miskin, dia tak boleh buat teori. Tak guna tuan-tuan buat seminar memahami untuk memasmi kemiskinan, tapi buat seminar dekat hotel. Tak guna. Tak sampai matlamat. Makan 6 kali sehari seminar tu. Hak datang semua sihat belaka. PJK, perut jalan ke depan. Bentang ketah kerja, data kemiskinan PCC pantai. Data kemiskinan orang duduk tengah bandar. 6 kali seminar tu makan. Hotel nyandor kat lobi masing-masing. Takkan faham. Tapi Allah Ta'ala bagi 1 bulan. Kau puasa, kau lapar pagi berpetang. Susah tak? Susah ya Allah. Itulah orang miskin yang kau tak pernah tahu selama ni.
Itulah orang Bangla, Nepal hak datang bekerja kadang gaji tak dapat, duduk. Tuan-tuan, dia orang ramai susah sebab kita, tapi kita ni dah dididik menyampah kepada orang luar. Susah betul lah. Hantar bantuan pun tak ada orang hantar. Kami dulu masjid penuh masa zaman kita PKP, zaman Covid lah. Masa tu kan banyak orang gantung bendera putih, kita hantar bantuan. Kita terlepas pandang satu lagi kelompok di negara kita, warga asing ni, yang mereka juga tak ada kerja sepanjang PKP hari tu, duduk dekat kawasan-kawasan tempat-tempat orang kerja kontrak, rumah sementara di site tu, kerja tak boleh jalan, tokek tak bayar gaji, makan tak ada, nak keluar tak boleh zaman PKP. Jadi bila kita pergi, kita tengok, Masya Allah, rasa macam pergi ke Rohingya sana, macam bukan negara kita lah. Macam tengok tu kat kawasan pelarian. Artinya ada orang susah. Macam mana nak rasa orang susah tu? Mu kena susahkan dirimu. Sebab itu mulakan dari diri sendiri. M yang kedua, mula daripada benda yang kecil. Kita nak berubah benda besar, mulakan daripada benda kecil lah. Senyum, sabar, sopan santun. 5S lah. Kalau kita 5S tu orang kerajaan, seiri, seiton, entah benda lah, terjemah. Sisih, sapu, susun, sepo semula, sorok, lebih kurang begitu lah. Tak apa ingat ke. Kementerian Kesihatan 10S. Oh banyaknya. Kita 5 tak terbuat. Dia 10S. Banyak betul. Semua S yang tuan-tuan tengok tu benda-benda kecil je. Sebab tu jangan ceritalah nak mengubah negara. Jangan cerita nak mengubah nasib orang Palestin. Jangan cerita nak mengubah nasib umat Islam. Kalau kau bangun pagi, katil kau pun kau tak kemaskan pagi-pagi. Start dengan kemas katil awak tu dulu. Ini dia pergi kerja tu lah rupa katil dia. Dia balik kerja ke tu lah rupa katil dia. Tapi cerita masalah umat. Apa nak jadi pada umat? Bagaimana kita boleh membantu umat? Di rumah dia sekali aku nak tengok sangat benda rupa katil dia. Kalau selimut kau tak boleh letak elok-elok, bantal tak boleh susun, tingkap buka apa semua. Tu ceritalah. Perubahan start daripada hak kecil dulu. Dia kadang perubahan kecil ni dia membentuk perubahan besar. Perubahan kecil ni, macam katakanlah ada orang, kita naklah meminta para pemimpin kita supaya semuanya datang ke masjid bersembahyang, barulah masyarakat akan pergi. Kerana pemimpin adalah contoh. Tuan-tuan sekalian, kita dalam dakwah ni jangan satu ala je. Jangan daripada top to bottom. Dia kena juga daripada bottom to top. Artinya kalau perubahan tu daripada yang kecil, yang besar ngikut. Betul, orang tua ada pantun, jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang semayang. Apa artinya? Tikus dengan kucing, status sosial berbeza. Tapi disebabkan tikus tu dah pergi Mekah, kucing malu. Kucing pun terpaksa lah semayang. Dia panggil alim kucing, dia panggil. Jadi, kalau kita satu kampung, semua orang bawah, pergi masjid, subuh macam Jumaat. Ataupun Jumaat macam subuh. Sekarang tukar baru pula. Subuh macam hari raya. Macam-macam orang guna istilah. Tapi kalau subuh macam raya haji, tak berapa sesuai. Sebab raya haji ramai Bangladesh datang semayang. Orang lain tak tahu mana pergi. Saya tak tahu, hilang belaka. Kalau kita semua pergi orang bawah, barulah orang besar ikut. Sebab dia jadi malu. Takkan anak buah aku pergi, aku tak pergi. Dia lama-lama semua orang besar pergi. Itu cara dia. Macam kita dekat dengan organisasi kita. Jangan paksa bos-bos datang. Tuan-tuan buat lu sama sendiri. Lama-lama bos pun datang juga. Sebab takkan anak buah suruh aku dok. Dia jadi begitu. Mulakan dari yang kecil-kecil. Yang ketiga, mulakan daripada sekarang. Sebab itu nak transform ni, perubahan ada di tangan kita. Bukan pada tangan orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku, kata Allah, tak akan ubah nasib engkau selagi engkau tak ubah diri engkau sendiri. Ini surah Ar-Ra'du ayat 11. Maka Ramadan ni anugerah untuk kita, kita ubah diri kita sendiri. Tanpa menyibuk nak ubah benda lain. Kita berlawan dengan diri kita sendiri. Ni dah kat 10.30, perut dah lapar. Kita berlawan dengan kehendak kita. Oh sedapnya roti john, terbayang selalu. Allah roti john. Mak buka kan aku nak, dia dah berangai macam budak-budak puasa kan. Buka kan aku nak cari ni, aku nak cari ni. Mana sedap? Buka.
KL Foodie, mana foodie yang ada. Oh, nampak sedap ni. Oh, burger 3 cheese. Oh, sedap pula nampak. Wow. Pergi kita lawan diri kita. Aku ni baru pukul 10.30, takkan dah order dah. Jadi tak sesuai kita lawan. Sebenarnya ini anugerah untuk kita. Ayo tuan-tuan, kita berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke depan, dia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan musim tidak dipandang. Pergantian musim tidak kita timbang. Kalau nak berubah, mesti start daripada diri kita sendiri. Mari jadi manusia bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, ciptakan budaya. Jadilah tuan di negara merdeka. Dalam konteks Ramadan, saya melihat ada 4 perkara yang diubah kita lah sepanjang Ramadan. Pertama, dia panggil 4 ni, dia panggil Jerry ya. Jasmani, emosi, rohani, intelek kita. 4 ni sangat berkesan pada kita. Kita kena ngaku lah. Nombor 1, saya tak elaborate semua lah. Nombor 1 sekali beri kesan pada jasmani kita. Sehat Alhamdulillah. Saya nak cerita lebih pasal kesihatan pun, tuan-tuan ni bidang, tuan-tuan kita fakulti lain-lain. Tapi tak ada orang boleh menafikan bahawa orang yang melalui puasa ini akan mendapat kesihatan yang jauh lebih baik. Baik tu orang nak buat medical check up pun dia suruh puasa juga. Apa artinya? Puasa ni bagus, itu je lah. Tak ada orang dalam dunia yang mengatakan puasa tak bagus. Tak ada. Seluruh perubatan, sama ada yang Islam ke, bukan Islam ke, yang barat, yang timur, yang utara, semua mengaku puasa tu menyihatkan. Dan ingat, ni khusus ya bagi kita orang Islam. Allah Ta'ala lebih sayang hambanya yang sihat berbanding yang sakit. Ini fakta. Walaupun kita selalu dengar hadis, Allah Ta'ala sayang kepada orang yang sakit tu, diberikan, dia habiskan semua dosa dia apa semua. Tapi kalau read between the lines, Allah Ta'ala lebih sayang pada orang sihat lagi. Kalau kita kaji hadis banyak. Apa sebab? Sebab orang sihat ni ibadatnya jauh lebih berkualiti, mencukupi syarat-syaratnya. Orang tak sihat, dia ibadat, tapi ibadatnya separuh markah lah. Sebab dia tak mampu buat penuh. Orang tak sihat pergi Mekah boleh buat tawaf? Tak boleh. Kalau kena go out lah jawabnya. Mekah ni ibadat pakai kaki. Habis sekarang ni dah mengelak lah. Ada pulak motosikal, kalau dah ke atas ni tekan nak laju sikit, tekan kuku, relax, tidur sekejap. Sambil bawa tu tidur, langgar dinding habis. Go. Sebelum ada motor dulu, jalan kaki. Kalau gaut, banyak makan kambing duduk di Mekah, habis gaut. Tak boleh ibadat. Bahkan kalau musim haji, jemaah yang ditolak kursi roda tak dibenarkan melontar jamrah. Tawaf apa boleh tolak lagi, sa'i tak boleh. Sebab jalan takut jam. Kerana kita jalan kaki kan, daripada kita Mina tu, daripada tempat penginapan jalan 5 km. One way sana, one way sini. Kalau seorang pakai kursi roda, berhenti belakang, dia akan jadi stampede. Itu yang pernah jadi kematian banyak tu dalam terowong tu kan, yang berlaku. Sebab seorang berhenti, yang lain akan efek. Jadi kursi roda tak dibenarkan. Artinya orang yang sakit, dia banyak dia punya ibadat ni, dia tak dapat buat sempurna. Sebab itu jauh lebih Allah sayangi orang yang sihat sebenarnya. Sebab itu kita orang Islam, kita kena jaga kesihatan kita. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ada satu dapatan daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Mobility 2023 ataupun NHMS 2023. Ini kepada yang di luar lah untuk dapatkan iktibar ya. Kementerian Kesihatan dia buat kajian. 6,000 kediaman dia pergi, ada 21,000 responden, dia buat soal siasat, dia buat kajian 3 bulan. Dia buat kajian tentang masalah orang di Malaysia ini. Sekarang ini dia panggil NCD, Non-Communicable Diseases. Penyakit-penyakit yang tak berjangkit makin menjadi-jadi di negara kita. Bagi orang buat hospital ni sukalah, biarlah ramai-ramai sakit, tak ada masalah, dia suka je, jangan sihat semua. Tapi daripada satu segi, kalau ramai sangat sakit tak bagus juga. Sebab sakit ni dia menjurus kepada kerugian untuk negara kita. Kalau di Malaysia dia dapati orang-orang yang sakit ni, dia akan memberi beban kepada ekonomi negara.
Anggaran kos beban penyakit-penyakit kardiovaskular, diabetes, kanser di Malaysia antara 100.8 bilion hingga 302.4 bilion setahun, iaitu bersamaan 7.4% hingga 22% daripada KDNK negara. Kos begitu tinggi sekali. Di negara kita sekarang, penyakit NCD ni memang tinggi lah. Penyakit misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular macam stroke, penyakit jantung apa semua. Dan semua itu didapat bukan kerana dia berjangkit dengan orang. Contoh kalau tuan-tuan di sini ada pesakit kita yang sakit jantung, sumbat lah, 3 sumbat saja. Tiba kita salam dengan dia. Apa khabar Pak Haji, Tuan Haji? Khabar baik, terima kasih Tuan. Tiba kita balik rasa macam sumbat je jantung. Sudah, kenapa jantung? Pergi cek dengan doktor, awak ni berjangkit ni, ada salah dengan siapa-siapa? Berdoa kalau ada itu cak ayam punya doktor. Mana berjangkit? Kanser tak berjangkit. Ketik buah pinggang tak berjangkit. Kegagalan buah pinggang tak berjangkit. Duk sebelah sakit pula buah pinggang aku. Tak. Rosak paru-paru tak berjangkit. Di negara kita semua tu menjurus kepada lifestyle. Negara kita kajian menunjukkan 8.7 juta masyarakat kita tak makan sayur, tak makan buah. Macam mana? Kalau yang tak makan buah tu anak kecil, tak pelik. Bapak budak pun tak makan juga. Tak boleh begitu. Kena makan sayur, kena makan buah. Dan di negara kita 7.2 juta orang didapati tidak menjalankan aktiviti fizikal yang sepatutnya. Dia panggil golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja. Nyuak, tidur. Tidur, menyuak, ngunyah. Itulah kerja dia. Tak masuk lagi yang isap rokok, betul kan, bunuh diri lah. Yang minum arak, bunuh diri lah. Di negara ini saya baca yang daripada NHMS 2023 tu dah, mobiliti kebangsaan kita. 18.3% ataupun 39 juta populasi dewasa negara kita umur 18 tahun dah didapati mengidap diabetes. Remaja mengidap diabetes. 30.0% ataupun 6.4 juta orang mengidap darah tinggi. 38.1% ataupun 8.1 juta orang mengidap kolesterol tinggi. Lepas itu orang Malaysia ni dia mati bukan sebab perang Israel pula. Orang Malaysia ni mati dua sebab Pertama sekali aksiden. Itu paling banyak mati. Aksiden ni tak boleh cakap apalah. Kita buatlah mereka cakap macam mana pun, kalau aksiden mati je. Tiap-tiap hari di Malaysia purata 18 orang mati sehari di Malaysia. Tidak ke ramai. Setiap sejam 20 minit akan ada seorang mati kerana kemalangan maut. Dan tiap-tiap hari puratanya 11 orang mati melibatkan motosikal. Lepas tu jalan raya ni pembunuh kita. Persatuan Anak-anak Yatim Malaysia atau Peyatim anggarkan 300,000 anak-anak akan jadi yatim disebabkan kemalangan jalan raya. Dan di negara kita perbandingannya Malaysia duduk di tangga ke-47 daripada 174 negara yang tinggi kematian kemalangan. Kita sendiri berapa ramai saudara mara kenalan kita yang meninggal sebab aksiden? Ramai. Mana kematian tinggi. Dan kematian yang kedua tertinggi di Malaysia ini adalah penyakit yang berkenaan jantung. Dikenali sebagai penyakit kardiovaskular. Antara penyakit-penyakit jantung ni sakit koronari jantung, penyakit jantung iskemia, ada macam-macam lah nama-namanya. Di Malaysia ni kajian, sehari 50 kematian sehari kerana masalah jantung. Setahun ada 18,267 kematian disebabkan jantung. 12,510 orang adalah lelaki, 5,757 orang adalah perempuan. Dan bangsa apa yang paling ramai mati sakit jantung? Orang Melayu, 11,350 orang mati setahun. 4,243 orang Cina, 2,240 orang India, 434 bangsa-bangsa lain. Dan ada yang mati sakit jantung tu, kalau memang hidup dia tak senonoh, tak apalah. Hak mati yang aktif dengan kompetitif sport, mati juga kerana jantung. Ini yang menggusarkan pihak pemerintah. Sebab itu dicadangkanlah supaya rakyat Malaysia ni dia ada kemahiran dalam CPR, Cardiopulmonary Resuscitation itu. Bagus tuan-tuan. Saya ingat anak-anak kita kena ajarlah CPR. Mana beritahu dia orang masa kenduri, kita kan suka kenduri ke saudara mara kan, ngonyoh, muah-muah, makan lemah macam-macam.
pesan. Ni kan kalau tengah makan nampak siapa-siapa macam semput nak meninggal je, buat CPR. Kalau tuan-tuan tanya ramai-ramai, siapa reti CPR? Tak ada. Sebab itu saya ingat CPR ni dah jadi fardu kifayah dah sekarang. Kena ajar. Dalam keluarga kena ada seorang pandai. CPR kalau salah buat, pecah dada orang tu, meninggal sebab lain pula dah. Dia kena ada skill dia. Kalau tak ada, kita kena beli AED. AED ni Automated External Defibrillator. AED ni memang mahal lah. Hospital ni ada tak AED? Dia tak payahlah dia ada lagi yang canggih lagi. Tempat awam kena ada. Masjid kena ada satu. Airport, saya ingat Kuantan tak perasan, KLIA ada. Di tempat awam kena ada AED ni. Sebab orang jantung ramai. Jadi katalah dia pergi masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lain macam takbir dia. Mana dia sakit tu. Patutnya Allahu Akbar, Allah, dia sakit jantung, gedebuk. Jadi bila dia jatuh, ambil AED ni. Tapi nak guna tu lah tak pandai. Nak suih dia mana, kan dia test ke dia dulu lah macam-macam. Sudahlah. Ada dok elektrik ni, cuba try kamu. Orang tu nak mati dah. Saya ingat tak ada kemahiran pun. Orang masjid kena ada dah belajar buat AED ni. Tuan-tuan, di Singapura masjid semua ada AED. Masa saya jaga masjid negeri, kita ada majlis masjid-masjid lah di Pahang ni. Majlis masjid-masjid daerah, masjid-masjid Korea. Kita tanyalah bila kita nak ada AED. Masjid molek kena ada. Semua tak setuju. Tak mau, benda tu memang mahal. Sebab AED tu sekali guna, dia macam dah tak boleh, dia tak top up lagi dah, dia habis. Jadi kena beli lain, senang. Lepas tu ada yang pula kata, tak payahlah hidup-hidupkan dia, biarlah dia mati dalam masjid. Kan bagus. Ya tak ya juga. Kan dia molek nak mati, kita pergi hidupkan dia. Marah pula dia, engkau ni, aku dah timing molek dah. Tak makan ubat berapa jam, memang nak mati sini. Hidup pula aku. Aduh. Jadi dia kata biarlah dia mati. Okeylah, masjid tak pakai lah. Apa yang saya nak bawakan adalah data-data yang saya campakkan pada pagi ini, nak menunjukkan kita dah penat dah mengajak masyarakat untuk sihat. Tuan-tuan pun dah penat buat kempen kesihatan. Tapi Allah Ta'ala ni anugerah untuk kita. Sebulan Ramadan, aku bagi kau satu training, kau sihat 1 bulan. Lepas sebulan kau pandai-pandai lah teruskan. Takkan aku nak jaga kau 12 bulan. Banyak pekerjaan lain nak diuruskan. Dan kita kena ngaku kita lebih sihat sekarang dalam masa 16 hari. Sebab perut kita ni segala kilang-kilang yang ada ni kurang sikitlah bekerja. Masa inilah lepas maghrib kakak, shift dia overtime lah jawabnya. Ngonyoh pas mek nate habis kedai di Tawah je Kuantan. Sebenarnya banyak saya nak ceritakan, tapi sebagai kesimpulan, anugerah Ramadan ni banyak, pahalanya itu ini. Tapi dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, kita kena akui Ramadan ini dia beri kesihatan yang baik kepada kita. Sebab masalah penyakit orang Malaysia ni adalah makan. Tak adalah masalah lain. Kita tak ada masalah yang jahat sangat. Tapi bila tak dapat nak kontrol makan, itu yang jadi sakit. Ingatlah kepada tuan-tuan, health is not everything, but everything is nothing without health. Kesihatan ni bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tak ada makna kalau tak sihat. Kita ada rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isteri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi kita sakit tenat, mana faedah? Awak isteri 4 tak boleh guna pun, sengih lah. Biar supaya kita ni tak ada masalah. Dia tak ada makna hidup. Awak kereta 17 biji susun keliling rumah, tapi awak seminggu 3 kali naik ambulan pergi hospital. Baik beli ambulannya, tak nyusah ke orang nak panggil dia datang jepam lah, apa susah. Artinya nikmat ni akan rasa bila kita sihat. Jadi kepada orang muda-muda khususnya, jagalah kesihatan. Ramadan ni ajar kita sihat. Biasa kita mengunyah tak berhenti-henti. Kita makan 3 kali sehari, Allah ubahkan makan 2 kali sehari.
Jarak antara makan sahur dengan iftar itu hampir 14 jam. Orang putih pun buat sistem itu. Di Moskow ada ditubuhkan fasting treatment unit di Moscow Psychiatric Institute. Dia buatkan unit puasa. Pengarahnya nama Profesor Dr. Yuri Sergei Nikolaev. Dia mengatakan mereka dah rawat 7,000 orang pesakit daripada 10,000 orang menggunakan kaedah puasa. Puasa rawatan dia. Sampai dia kata, what do you think is the most important discovery in our time? Apakah ciptaan manusia yang terhebat sekali? Radioactive watches, exhausted bombs, adakah senjata-senjata canggih? Tidak, kata dia. In my opinion, the biggest discovery of our time is the ability to make oneself younger physically, mentally, spiritually through fasting, kata dia. Penemuan terbaik manusia adalah baru tahu puasa ini sangat menyihatkan. Dan jangan terkejut, di Amerika Syarikat ada pusat khas khusus untuk berpuasa. Mana orang tu masuk tempat itu dia kena puasa. Padahal dekat rumah dia boleh puasa, dia tak boleh kawal diri dia. Dia kena pergi satu penjara untuk nak puasa. Diasaskan oleh Dennis Paulson sejak 40 tahun yang lalu, dikenali sebagai FCI, Fasting Center International. Dan mereka sekarang ada pesakit ataupun follower dia lah daripada 220 buah negara. Duduk berkumpul, jalankan banyak aktiviti pendidikan kesihatan, termasuklah mereka berpuasa sebagai nak sihat. Sebab itu hikmah puasa ini dikaji oleh ramai pakar-pakar. Ramai penulis barat buat buku-buku. Steve Meyerowitz, dia buat buku Fasting and Eating for Health. Begitu juga Profesor Nikolaev, dia buat buku bertajuk Hungry for Healthy. Begitu juga Richard Schultz, dia buat Juice Fasting, The Power of Healing. Begitu juga Phyllis Bulk, dia buat Prescription for Nutritional Healing. Ataupun Dr. Alan Cott, dia buat Why Fast. Dan banyak lagi. Sebab itu sekarang ini puasa yang kita sedang lakukan adalah anugerah terhebat Allah kurnia untuk membalikkan kesihatan kita. Sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma qad adhallana syahru ramadana wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidd wal ijtihad wan nashat wa azna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan berada bersama kami. Anugerahkanlah kami kepada rezeki dapat melaksanakan puasa dan sembahyang malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah pada kami ketekunan, kesungguhan dan semangat dapat beribadat sepanjang bulan Ramadan. Kami berlindung kepadamu dari sebarang fitnah yang ada di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu sembang-sembang pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.